pagi ni. So daripada total tu lebih kurang ada 17 orang. 17 orang lah yang tak setuju. So yang tak setuju. So saya rasa daripada ingat nak batal tapi saya buat standpoint lah. You nak left pun you left lah lepas ni. Takut confirm lah bila ada yang tak setuju. You all boleh report lah mana-mana yang you all boleh. So sebab tu saya kata ni memang santai habis lah. Saya tak ada ambil attendance, tak ada ambil apa-apa. So tu pulang pada all lah. Okay, ini just penerangan lah, penerangan. So niat saya asal saya pun nak masuk chapter pun tak kot. So kita just penerangan ringkas lah bagaimana subjek ni kita ni dan beberapa poin penting untuk kita punya flow lah. Flow supaya you all boleh nampak bagaimana kita punya part lah. Sebab sekarang kalau tengok kita punya apa ni, kita punya susunan pun insyaAllah target untuk kita punya kelas kita punya kelas. So overall kita akan cuba buat secara insyaAllah face to face. Itu paling penting lah yang saya rasa saya perlu nyatakan lah. Sama ada orang kata kita sama ada kita punya kita punya kelas ataupun kita punya lab, kedua-duanya kita akan buat face to face lah. Itu paling penting. Okay, tu benda yang pertama kot yang saya nak maklumkan lah. Sambil tu kita buatlah apa yang sepatutnya you all kena maklum lah. Okay, so hari ni saya akan go through kita punya RPP ataupun lesson plan. So ikutkan you punya lesson plan, kalau ikutkan untuk lesson plan kita punya, saya dah upload dalam you punya ni group outer. So dia rujuk pada outer lah. Di bahagian course info. Okay, sampai 9 orang. Total sampai 9 orang je. Saya rasa macam dah lama sangat tak guna apa ni, Google Meet ni. Okay, sekejap whiteboard. Some people access. Okay, share. Okay, saya buka whiteboard. And the next, saya akan share screen lah. Okay, ini kita punya lesson plan. Okay, lesson plan. You all boleh tengok lah kita punya lesson plan. Okay, the first part yang you all kena jelas lah. The first part yang you all kena jelas untuk kita punya subjek di AE 31203 is a new subject. All kata new course. Ataupun ni subjek baru Ni subjek baru. So senior you all tak ada subjek ni. Kita tak ada belajar pun dia satu mission. Yang ada pun yang actually subjek ni asalnya adalah pecahan daripada dua subjek yang di merge. Iaitu kita ada subjek industrial elektronik dengan kita ada subjek robotik. Saya tak ingat nama penuhnya lah. Robotik and automation je. Automation and robotik. Okay, automation and robotik.
So combine ni jadilah satu subjek baru iaitu Industrial Automation. Okay, tu the first part yang awak kena tahu lah. Okay, so kita punya flow kita punya flow untuk subjek ni kita ada orang kata KTA. KTA tu apa? KTA ni kuliah tutorial amali. So konsep kita untuk subjek adalah 30 terbalik. K203. Okay, 203 iaitu 2 jam kuliah, 0 jam amali tutorial dan 3 jam amali. Ini per week lah. Ini by week. By week. So per week ini kita punya KTA lah. So setiap course, hari ni kita combine Hari ni kita combine group A dengan group B. So total ada 4 section. 5252 104 lah. Mungkin dia tak dapat masuk. Tak apalah sebab tolak 17 orang yang tak setuju tu. Patutnya tak ada isu lah. Maksud tak muat. Maksudnya tak ada lah. Kata Google Meet ni tak muat kan. Walaupun kita punya kuota 100 orang je. Patut tak ada isu lah untuk hari ni. Sebab 17 orang kata tak nak join. Tak apalah. So kita akan proceed. Kita punya ni adalah ni. So macam mana proses untuk ni actually you all boleh tengok lesson plan. Ni format baru lah lesson plan. Okay, sebut lesson plan. Ni adalah you punya hak. Saya suka tekankan macam tu lah. Inilah hak you all yang sepatutnya you all tahu. Betul lah, asrama tu adalah salah satu fasiliti yang supposedly setiap education provider kena sediakan bus, wifi, cafeteria. Itu mungkin yang you nampak material lah. Tapi in term of you punya learning and you punya training session, inilah you punya hak wajib. Dan satu benda yang saya tak pastilah, saya pernah cakap tak satu part, sebab saya rasa saya lebih suka lepas ni memang nak jumpa face to face lah. Semua minggu ni terpaksa lah. Kebetulan minggu ni dua-dua grup tak dapat. Grup A tak dapat sebab saya training sepanjang hari. Grup B tak dapat sebab peti umum hari ni lah. Jadi kebetulan, so ini kita buat simple, kata borak-borak lah. So bila sebut sepatutnya dokumen ni sepatutnya you all kena simpan lah. Kena simpan. Sebab kenapa kena simpan? Sebut KTA kenapa kena simpan? Sebut lesson plan lah. Lesson plan. Okay, lesson plan ni yang saya cakap tadi dia adalah you punya hak. Hak anda sebagai pelajar. Itu yang you all kena tahulah. Tolong saya suka guna ayat tu lah supaya you all sedar dan terus sedar. Sedar dan terus sedar lah apa yang sepatut you all kena dapat di kampus. Macam saya kata tadi lah, makan yang sedap tu betul lah, itu bonus lah. Ada lift, ada aircon. Tapi ini paling penting sebab ini yang membentuk you punya part. Okay, hak anda sebagai pelajar. Dan benda ni adalah sangat penting untuk you all transfer kredit. Transfer kredit. So, tolong simpan. Tolong simpan Tolong simpan. So, bila sebut tolong simpan tu, ni biasalah bukan lecturer, you punya senior. Dan yang cek ada tak lesson plan yang dulu sebajak dia ni. Biasalah tu. Sebab transfer kredit ni, apa maksud transfer kredit? Berguna bila you nak sambung degree lah. Sebab daripada budak pelajar matrik masuk degree, dia kena ambil semua total subjek degree yang disenaraikan. Contoh ada 120 kredit, 120 kredit lah pelajar tu kena ambil. Itu bagi pelajar lepasan STPM dengan diploma. STPM dan matrikulasi. Tapi untuk pelajar diploma, khususnya pelajar UTHM lah,
daripada diploma UTHM ke degree UTHM, you akan ada pengecualian subjek dipanggil. Pengecualian subjek exemption. Maksud dia you dikecualikan lah daripada 120 kredit, mungkin 40 kredit subjek you boleh tak perlu ambil lah, tak perlu repeat. Sebab apa? Dah belajar kat diploma. Tu kena transfer kredit, tapi make sure minimum yang you dapat adalah C+ ke atas saja dan ke atas. Itu contoh lah. Sebab saya rasa saya tengok senarai nama daripada untuk subjek ni lah, Industrial Automation, kebanyakannya saya pernah ajar subjek control system. Kebanyakannya lah. Walaupun dulu control system saya ajar group C dengan D, tapi bila tukar ke A dengan B, dia punya pelajar tu lebih kurang sama. Okay, tak masalah. Contoh control system yang you all, saya rasa you dah dapat good result ni. Itu dengan keadaan online, dengan keadaan saya tengok rate recorded class dekat YouTube amat mendukicitakan. So itulah you punya result, dan saya tak heran lah benda tu boleh berlaku. Okay, so ini adalah NC sendiri lah. Saya punya method waktu online dulu, kita ada 3 part lah. Yang pertama kita buat pre-class session, ada video, short video. Lepas tu ada quiz, lepas tu kita buat live session, and the third kita ada recorded session. So patutnya you kena manfaat lah. Mudah kata dah bagi 3 bonus ataupun 3 bag orang kata barang kan, tapi you tak ambil pun bag tu. Tu kata dekat universiti konsepnya mudah je bagi saya. Mungkin ada yang dengar, ada yang tak dengar, ada yang tengah baring atau sekadar on speaker je terpulang. Bagi saya dekat universiti ni konsep dia bukan macam kat sekolah lah. Saya takkan paksa you all tanpa you buat. No. Saya UTM, masa saya belajar kat UTM lah. UTM salah satu yang paling dikenali ialah Universiti Tendang Lendang lah. Selain Universiti Malaysia kat Skudai tu, nama betul lah, nama official. Tapi selain nama glamour lah. Sebab saya benda ni saya ingat di kalangan pelajar-pelajar UTM saya tu, rupanya bila pergi sekolah-sekolah, para kaunselor pun menggunakan taktik menggunakan nama klausi tu, nama yang agak catchy tu di kalangan kepada pelajar juga. UTM mesti tendang-tendang. UTM adalah nama-nama. Saya tak benda tu tak perlu saya share lah. Kalau UTM senang je konsep dia. Nak belajar silakan. Tak nak belajar, pintu gate tu amat terbuka luas untuk you all keluar. Itu UTM ni konsep lah. Tapi di UTHM tidak. Satu part yang you kena faham, dari segi pointer pun sangat-sangat membantu. So seorang pointer, sebab kita faham you punya level. Sebab tu kalau boleh, tapi tak adalah sampai tak nak tarik hidung ataupun tolak badan you untuk you buat benda tu. Tu tak konsep. Bagi saya tu konsep universiti ni kita nak membentuk satu peribadi yang unggul lah. So bila 3 pilihan telah diberi ataupun 3 cara telah diberikan, tapi you ambil sikit-sikit atau ambil pilihan nombor 2 saja, ataupun ambil pilihan nombor 2 tapi tak fully commitment, itulah result yang you akan dapat lah. Itu satu part yang you kena. So untuk kali ni memang saya pun tak ada hati lah nak buat course share online. Sebab saya rasa you punya batch ni batch paling apa? Batch paling orang kata teruji lah dengan kelas online, masuk kejap ni. Kalau you punya senior yang baru grad ni, kurang-kurang saya jumpa 1 semester ke setengah semester kot. Lepas tu hujung semester jumpa balik kejap. Tapi you punya batch ni mungkin hampir full online. So benda tu saya faham lah anda punya ni, kita faham level. So lesson plan ni tolong simpan itu satu part lah. You all kena faham. Okay, and the next, okay, sebut lesson plan
Ni adalah hak anda sebagai pelajar. Okey, sebut hak anda. Apa hak dia tu? Kat sini dia state bukan nama saya saja, bukan nama Cik Nur Faizah binti Adam yang ajar grup C dan grup D saja, bukan dua semester, total 3 kredit, bukan saja, atau CLO, CLO, PLO. Okey, benda ni bukan tu saja, tapi adalah yang paling penting adalah jumlah jam. Jumlah jam. Nampak ni jumlah jam ni. Ni 2 hours ni. Kau nak cari ganti kat mana ni? Sebab tu saya ambil kira sebagai saya punya nak menjawab kat sana lah. Walaupun secara rasminya benda ni mungkin tak boleh direkodkan sebab cuti. Tapi kurang-kurang saya ada jawapan. Hak anda adalah 2 jam untuk week pertama. Okay? Hak anda adalah 2 jam untuk week pertama. Dia boleh kalau tak buat minggu pertama ni, tak masalah. Tapi nak menggantikan tu lah. Sebab untuk grup B kemungkinan ada 2 kelas yang you kena ganti. Saya cakap awal-awal ni. Grup B ada 2 minggu yang you kena ganti kelas. Sebab apa? Kejap lagi saya cakap. Untuk grup B Grup A, alhamdulillah kalau ikut perancangan hanya grup week 1 sajalah. Week 1 saja yang terpaksa ganti. Tapi tu kata, kalau kita tengok kelas hari ni, bukanlah tak boleh kata kelas, sesi hari ni, kan marah pula orang kan. Sesi hari ni kalau boleh kita tengoklah. Kalau yang penting kalau unofficial saya tak achieve benda 2 jam ni pun kurang actually saya dah buat lah. Saya dah buat benda tu. Dan boleh menjawab lah kurang-kurang. Ataupun method saya sebelum ni waktu sistem tu saya buat kelas tambahan. Itu contohlah. Tapi itulah bila buat kelas tambahan ni pun tengok jawapan pun lebih kurang tak. Itu satu part yang, tapi tak apalah, kita tengok bila dah buat physical ni, tengok impact ni macam mana. Okay, ni hak anda, 2 jam kelas. Next week, 2 jam kelas. Nampak? Dah ada 3 jam praktikal amali. So, dan you kena faham ni you punya, inilah distribution of student learning time. Ini adalah per person. So, per person you all kena tahulah. So, dekat universiti, kalau you nampak kat sini, betul, kita ada learning and teaching activity face to face. Dan face to face tu maksud dia kita bermuka lah, walaupun saya tengok kat sini ramai yang tak buka kamera. Tak nampak muka pun, yang nampak muka sajalah. Fikri and Rizal ni nampak lah muka dia punya ikon hari Isnin, Melokman. Nampak sekadar dia punya ikon lah. Tapi dalam ni dia dah mention face to face. Ini dikira face to face dikira face to face di bawah online. Synchronize. Synchronize ni maksudnya live. Kalau asynchronous ni tak live lah. Macam saya buat pre-class session. So you kena tahu lah benda ni. Kalau physical kita buat kat kelas. Tapi kalau online cari ni lah. So ini perancangan sepatutnya physical. Kita akan tengok lihat lah sebab nak ganti kelas satu benda yang bukan mudah lah. You kena cari ruang satu dan you kena cari masa yang saya pun available dan you all pun available. Satu part yang you kena tahulah. Dan paling penting kat sini total kat sini kita ada 28 jam kelas, 18 jam 18 jam total bagi lab. Okey, untuk agihan lab untuk lab saya akan detail kejap lagi kot. Untuk lab saya akan detail kejap lagi. Yang ni 9 jam. 9 jam ni adalah kita punya student centered learning. SCL adalah student. Maksud dia you all kena belajar sendiri lah. Belajar sendiri dengan kita guide bagi format semua apa. Ini adalah projek. Okay, projek pun saya akan select hari ni apa hint yang you kena prepare untuk buat. Okay. Kat sini kita ada work based learning, ada juga guide learning dengan independent. Itu satu part yang you akan tahulah. Dan kalau tengok sini actually total kita punya pembelajaran kalau live pun sekadar you boleh tengoklah 28 campur 18 campur 9. Ini yang dipanggil
apa ni? Maksud dia kelas secara rasmi. 28 campur 18 campur 9. 55 jam. So hampir separuh 55 jam kita belajar. Dia personal dengan saya berjumpa ataupun kita berjumpa bercakap, kita guide. Tunjuk apa-apa. Okay. Itu total lah 55 jam daripada 120 jam. Total kita dah 120 jam. Dan total untuk assessment adalah 26. Satu. Dan kalau tengok sini adalah kita punya ni. Yang baki ni adalah ni lah, kalau tengok sini kita ada independent dengan work based learning. Okay. Non face to face, independent. Independent ni you kena tahulah contoh nak buat report lab. Okay, saya dah tunjuk. So tempoh yang diperlukan untuk siap report lab macam ni. Yang sekarang. Okay, itu satu part yang so total kat sini lebih kurang 30 tambah 31 jam. Di total lah yang akan dapat secara keseluruhan. Okay, sebab tu 120 jam. So ni total kredit lah, kredit jam. Self learning time. Okay, ini saya kata hak ni. Sebab tu bila first week tu dia dah tak dapat achieve 2 jam. Dengan keadaan group B 2 kelas kemungkinan kena ganti. So nak tak nak kita kena cari peluang yang agak cepat dan orang kata ada solusi yang praktikal yang orang kena tahulah. Okey, ada apa pun soalan pasal benda ni? Physical, online, teknologi mandated? Ada? Tak ada? Okey, setiap subjek minggu depan tu. Okey, minggu depan. Okey, ya kenapa? Minggu depan face to face lah. Minggu depan? Macam mana Asyrul tak dengar? Minggu depan? Kira minggu depan face to face lah. Minggu depan apa? Se-free ke? Minggu depan memang confirm kita start kelas dengan lab lah. Itu ke pertanyaannya Asyrul? Sorry. Betul? Betul ke? Okey, satu benda yang saya tak nak mengajar sekadar mengajar. Boleh faham tak? Saya tak nak mengajar subjek ni untuk sekadar mengajar, untuk saya dapat gaji, no. Dia kena tahu lah benda ni sebab korang-korang you kena sedar sedar dan tolong sedar lah. Sebab contoh isu yang paling hangat sekarang lah, bukanlah paling hangat, yang saya sini nampak lah, sebab kita duduk Johor kan. Saya pun sekolah kat Johor, saya sekolah agama Johor. Memang tak dinafikan sebut pasal sistem pendidikan agama. Saya tak cerita yang sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, tak. Ini sistem pendidikan agama yang paling tersusun dan paling terancang adalah negeri Johor. Tu yang tak tahu lah, you all sedar tak sedar. Untuk agama Johor, saya tak tahu, saya rasa ramai sini orang Johor. So, agama je 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. And the last kita ada apa? Kelas apa? Last sekali untuk darjah khas. Yes, tepat sekali, darjah khas. Saya pun lepasan darjah khas. So benda tu negeri lain tak ada bang. Negeri lain tak ada kakak, tak ada. Memang tak wujud sistem macam tu. Dan you all kena faham. Sistem tu kalau nak masuk pegawai kerajaan negeri, di bawah kerajaan negeri macam saya bawah federal, persekutuan di Johor yang draft, yang maksudnya nak kerja jabat tanah negeri. Macam contoh abang saya tolong pegawai tanah tu. Tapi sebab dia ada darjah khas, soalan interview yang keluar adalah berkisar tentang solat niat jamak kasar, jamak takhir macam tu lah, waktu asar. Itu contoh lah soalan yang pernah ditanya. Benda tu bernilai dan you all boleh itu Johor. Tapi satu masalah yang
sistem cantik tapi kalau tengok dari segi masalah akhlak pelajar-pelajar sekolah di Johor, tu yang tertanya-tanya. Sebab tu Johor sekali alhamdulillah ditukarkan cuti daripada Sabtu Ahad ke Jumaat Sabtu lah. Sebab satu cuti nak tackle tu lah masalah masalah sosial pelajar-pelajar di negeri Johor. Benda ni agak sekolah agama, maksudnya apa? Sistem cantik lah. Tapi result tu macam pelik. So saya tak nak macam tu lah. Hopefully you tahu ada subjek ni, you kena diploma tak? Maksud diploma. You belajar 90 kredit lebih kurang macam tu. Ada FYP lagi. Lepas tu next time nak kena LI kena cari. You ikut flow system, tapi kalau you tak faham, menjiwai mengenai sistem membentuk jiwa you sendiri, saya rasa sangat rugi lah. So untuk subjek ni betul kita ada 3 CLO. Kita ada 3 CLO. 1, 2, 3. Okey, saya terus highlight aim saja. Kita tak nak cerita jauh-jauh, tak nak cerita detail-detail. Secara overall yang you kena tahu apa benda yang patut you dapat untuk start CLO. Okey, untuk salah satu adalah you wajib kurang-kurang you dah tahu. Kurang-kurang you dah boleh explain knowledge. Apa yang at the end of semester sebut pasal contoh relay. Dia tahu. Sebut pasal robot, DOF. Benda DOF. Sebelum tak pernah dengar. You boleh explain secara official. Itu knowledge. Ni knowledge pengetahuan bukan info. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, CLO 2, aim kita adalah untuk dapat, dia boleh lupa. Okay, digital skill. Setiap subjek lain Setiap subjek lain dia punya aim dia. Untuk subjek industrial automation, ni lah. First, knowledge. Second, digital skill. Okay, kita akan bermain dengan digital ni lah, mesin-mesin yang high modern tools. Terutama dengan kita akan bermain dengan report-report yang berbentuk digital. Tu saya terpaksa mapping ke situ lah. Sebab tu lab kalau you nampak dia punya kaedah penggunaan lepas ni, ni lah. Kita akan mapping ke sini. Dan the last adalah, nombor 3 adalah you punya professionalism. Dia nak masuk Cik dah masuk tahu lah kalau saya rasa dengan ada 17 tak setuju tu, patut tak di-issue lah. Ramai pula yang masuk ni, alhamdulillah. Okay, yang ketiga adalah professionalism. Okay, kalau bagi seorang pelajar, you kena faham, di universiti ni 3 benda yang you kena tahu apa benda yang sepatut you bentuk. Yang pertama, you kena bentuk you punya C. Yang kedua, you punya P. Yang ketiga adalah you punya A. Ataupun ini bahasa akademik. Saya tak nak guna CPA lah. Ini lecturer tahulah CPA tu apa. Tapi bagi seorang pelajar tak perlu tahu. Tapi yang nak memudahkan you punya kena faham, A ni apa? You punya attitude. Ni efektif Sini efektif, tapi untuk orang luar, attitude lah. Nak bentuk attitude. Untuk P, psychomotor. Tapi untuk kat luar, kita cakap adalah kita nak skill. Kita punya kemahiran. Kemahiran boleh buat, tak boleh buat. Skill. And cognitive. Cognitive tu apa? Adalah dia punya pengetahuan. Knowledge. Betul lah. Knowledge. Attitude. So attitude adalah professionalism. Sebab professionalism, nanti kita akan nampak kenapa projek yang akan you buat, kita akan dah start dalam minggu kedua. Kenapa? Sebab ni lah saya terpaksa mapping ke professionalism. You kena buat kerja, you kena buat satu projek yang profesional. Sebab profesional, kita tak nak ada standard dia, kita ada flow dia, kita ada SOP je. Dia tak boleh hari ni rancang, esok jadi. Itu bukan profesional. Dia faham? Itu bukan profesional. Profesional ni ada plan, ada target, ada CQI. Maksudnya kita ada plan macam ni, tiba-tiba tak boleh buat. Macam contohlah, week 1 sepatutnya ikut saya punya planning, kita on je lah kelas. Tiba-tiba
saya kena training pula hari Isnin. Yang group B pula cuti. Saya punya tak perasan tapi dah perasan minggu lepas lah. Sebab tu tengah fikir macam mana nak buat ni. Tu kata tak apalah, kita buat sesi santai je lah. So sebab tu kita plan betul-betul lah macam mana nak tackle. So benda tu you all kena tahu. So nampak ini set low. So subjek lain mungkin ni sama. Subjek lain mungkin ni sama. Subjek lain. Tapi ini mungkin beza. Digital skill dengan presenter. Mungkin dia orang mapping ataupun dia orang fokus ke skill. Sebab skill kita ada banyak lain. Kita ada keusahawanan. Kita ada apa lagi? Leadership, kepimpinan. So kalau digital, kalau skill ni apa lagi? Betul saya pun tak ingat term tu lah. Tu you all kena tahulah. So nanti you all akan nampak kenapa kita punya ni macam ni. Okay. So secara overall, so kuliah tak ada apa yang saya nak highlight. Sebab untuk kita punya kuliah ataupun KTA tu lah, saya dah cakap tadi KTA. So the first ada kuliah. So overall kita ada the first, kita ada 3 chapter 3 chapter saja. Kalau tengok kepada you punya ni lesson plan ni, kita ada ni. Sebab tu kau tengok ni, ni saya kata tadi. Ni adalah knowledge. Knowledge memang betul lah kita akan assess you ataupun tanya based on quiz, test and final. Untuk practical, kita punya apa ni, digital skill, kita akan ada practical rubric. Dan untuk professionalism, nampak? Cara kita akan buat apa? Industrial visit. Nak buat betul-betul kan cik? Memang betul ni. Nak buat betul-betul ni. Industrial visit. Okay. Kalau dulu zaman saya degree dulu, alhamdulillah dapat visit Proton, kilang besar tu lah. Dekat Tanjung Malim tu. Memang dapat tengok the whole process. Daripada dia buat kereta daripada kosong sampailah jadi kereta. Tu contoh. Sebab sebut industrial automation, you kena bermain dengan kilang-kilang yang heavy. Ataupun multinational lah. Supaya boleh nampak proses macam mana dia punya teknologi yang dia apply. Okay. Sebab tu ni group project nak buat apa? Tu lah dia. So kita detail dulu, saya tak nak cerita sekarang ni. Ni saya cakap tadi. Positive skill, knowledge, digital skill, betul? Dan professionalism. Sebab tu you nampak benda tu secara umum lah, penting. Okay, ni dia mau masuk. Okay. Okay, jadi untuk saya cakap ni, kita ada 3 chapter. Tak banyak pun. Memang tak banyak. Tapi anak ni, ya Allah. Anak beranak dia memang tak boleh bincang lah. Tak boleh buat bincang. Nampak contoh, chapter 3 saja ada 4 sub-chapter. Tapi untuk sub-chapter ni ada sub-sub lagi. Ada lebih kurang 8. Tu banyak benda lah. Ikutkan chapter 1 ni pun banyak sangat. Chapter 1 ni pun dah cukup banyak. Cukup banyak yang kau belajar. Kita ada automatic device, sensor, actuator motor, kita ada hydraulic system and the last controller. Bila saya kata ni subjek baru, so memang belum ada modul lah. Cakap terus terang lah. Kita belum ada modul. Slide pun terus terang lah. Dari masa ke masa saya akan update. Kita akan cuba usahakan the best material material punya learning untuk you punya reference lah. Tapi sebab subjek baru kan, so you all kena faham lah, kita akan cuba buat. Tapi jangan risau, benda ni saya akan bagi link digital book yang kita dah cari. Memang tak payah beli buku lah. Memang kita punya reference pun memang kau-kau lah ni. Kau-kau maksud dia international punya reference. Saya bagi sebiji tu buku. Tak orang boleh dapat. Free je. Free tak payah bayar. Free je. Maksud dia kalau tengok sini kita ada Sharma ni daripada SL Buyer. Lepas tu kita ada Industrial Automation ni. Nanti kita akan tengok satu-satu. Okay. So yang paling mudah you all boleh capture 3 chapter kuliah. So nanti kita punya reference akan ada slide. Saya akan bagi slide dengan reference lah, book reference. Ini semua dalam bentuk apa? Dalam bentuk soft copy ataupun digital soft copy Okay. Sebab digital skill kan.
So korang dah tahu lah. Okay, itu untuk kuliah. Okay, satu part. So untuk next adalah kita punya nombor 6 adalah kita punya lab. Okay, lab. Okay, tadi saya dah tunjuk tadi ya. Kat lesson plan ada berapa jam ni? Lab. Berapa jam ni? Tanya. 14 lah. Masih. Maksud you all masih tengah saya kan? Risau. Yelah, buka online kan? Buka je lah. Tak dengar je lah. 18 je. 18. Okay, terima kasih banyak. Okay, 18 jam So, bila 18 jam, dengan you boleh nampak lah. Setiap minggu kita ada 3 jam. Betul? 18, ini per week, ni setiap minggu. Ada yang masuk ke? Okay. Okay. Setiap minggu ada 3 jam yang diperuntukkan. Kecuali minggu ni lah, kita tak start. Maksud dia apa? 18 bagi 3, kita ada 6 lab. Okay. Kita ada 6 lab. Itu satu part yang you kena faham lah. Detail ni nanti you all boleh tengok. Okay. So, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, nak fulfill 18 jam dengan 6 lab. So, kita akan start week 2 dengan section ganjil section ganjil dulu. Boleh faham? Maksud dia untuk group A section 1, untuk group B section 3. Itu untuk ni lah. So lepas tu ada next week 3 barulah section genap. Barulah S section 2 untuk group A dan section 4 untuk group B. Okay, itu yang all kena faham lah. Ni the next lah. So the next, lepas tu week 3. Lepas tu week 4 patah balik lah. Section ganjil balik. Mudah kata minggu genap section ganjil. Minggu ganjil section genap. Okay, clear? Clear? Clear. Clear je. Okay, setiap lab ada dua members. Ada 2 members. Dan ini saya yang tetapkan ahli kumpulan saya tetapkan. Okay, benda ni terus tutup kes lah. Sengaja saya tak nak buat macam mana sebelum ni lah. Saya control sistem, saya open. Dan so saya best show all control sistem kot, saya jumpa first. Saya open lah. Sebelum ni pun saya ajar semua saya open, tapi untuk kali ni saya nak members saya yang tetapkan. You tak boleh pilih. Dan actually kalau tengok dekat outer memang dah ada pun. Memang dah ada pun. Tengok lah sini kat lab 1. Okay. So untuk lab you all ada 2 benda. Maksudnya apa tu Satu lab kita akan ada setiap satu lab, maksudnya lab kita ada 6 lab total. So setiap lab you ada 2 benda yang you kena hantar. Yang pertama kita ada verification instructor saya lah. Yang kedua adalah jitter report. Setiap lab ni bukan satu lab. Setiap buat kan takut you confuse. Setiap lab. Takut you confuse pula. Okay, setiap lab you kena hantar. Okay, untuk verification instructor you kena hantar sebelum 8 malam hari yang you buat lab. Hari yang you buat lab. Untuk digital report seminggu selepas lab.
sebelum jam 2 petang. Sebab jam 2 petang ni dah masuk group next week ni dah contoh week. Kita buat week tu, next week ni week 3 dah section 2 pula. Nak masuk lab 2 petang ni. So selepas. So seminggu sebelum kena submit lah sebelum tu. So ni yang saya dah tunjuk pada anda lah. Okay, ni contoh saya dah setting. Jom boleh nampak. Okay, contoh ni group A. Group A. Pergi kat group activity. Sekejap. Asal kosong. Ni dia dah masa ni. Okay. Okay, pergi kat group activity. Nampak kita ada 2 benda. Untuk demo verification, masuk demo session verification, you kena hantar hari yang sama. Hari yang sama So next week untuk group section 1. Cuma sekejap. Okey. Dia jadi okey. Untuk section 1 tak apa. Ini saya nampak apa masalah dia. Nanti saya akan pecah by section lah. Sebab ini saya terus mergekan dalam satu group. Sekarang maksud dia tak valid lah. Tak valid. Mungkin saya akan pecah ikut section. Section 1 lab 1, section 1 lab 1. Lepas bawah ni ada section 2 lab 1, section 2 lab 1. Tu baru cantik lah dia punya due date tu. Kalau tidak, sebab due date ni terpakai untuk section yang akan buat lab next week. Iaitu untuk group A, section 1 lah. So 8 malam kita akan buat 29. Petang kita buat lab, dia kena submit 8 malam. Hantar apa tu? Nanti saya tunjuk lah. Untuk report pula, you kena hantar sebelum next week, sebelum jam 2 petang. Kita cakap sini kan. Dan untuk demonstration, lepas habis pukul 8 malam, dia akan hilang. Ni maksud dia akan hilang. Yang ni saya tak kisah, hanya lewat je lah, juga datang lewat. Sama juga untuk group B. So sama je. Dan actually setiap group saya dah setting. So benda tu you all kena tengok balik lah. Bagaimana kesesuaiannya. Tak apa, nanti kita akan saya akan baiki balik lah benda ni. Bila dah sekarang ni baru nampak lah apa part-part tu ni. Okey, itu berkaitan lab. Berkaitan lah setup lab. So setup lab. Okey, ni contoh yang saya akan bincangkan. Okey, you boleh tengok dekat kita punya outer, dekat learning material, dekat lab sheet. Dah saya upload lab 1 punya lab sheet. So you boleh tengok. Lab 1 punya lab sheet. Okey, untuk banyak sangat. Okey, ni lab 1 punya lab sheet, you boleh tengok. Industrial automation. Okey. Kita ada, kalau tengok sini ni ada 12 muka surat. Kita ada 12 muka surat. Okey, ini setiap lab kita ada objektiviti lah. You boleh nampak. Rectify, reconnect, trace this information of database. Okey. Okey, untuk setiap lab saya terus pergi pada pecahan markah. Mudah sikit lah. Okey, untuk lab, sebab untuk lab kalau tengok pada kita punya lesson plan, memang ada pun, nampak? Lesson plan kat CLO 1 ni ada, ni kognitif pengetahuan, iaitu ada 10%. Untuk practical ada 20%. Practical. So apa yang you nampak dekat lab sheet ni, yang ni adalah cover 10%, ini cover yang 20%. So yang you all boleh nampak lah. Itu secara overall. Okay. Ini yang cover 10%. Sebab konektif maksud dia pengetahuan lah. Question. Dan aku terlupa Okay. So apa yang saya nak cakap pasal lab 1. Kita terus pergi pada lab 1 lah. Kalau you nampak tadi, setiap lab kita ada markah 10% untuk CLO1 ataupun dipanggil pengetahuan, dan 20% untuk praktikal ataupun CLO2. Okey, jadi untuk lab
Ni pembagian markah, ni total lah. So kita ada 6 lab. Dan boleh tengok kat sini lah. Kita punya ni. Dan untuk setiap lab, kalau tengok sini secara mudah, saya pecah kepada ada 1, 2, 3, result and question dan 4. Ada 4 benda. Ada 4 benda Ada 4 benda. So setiap lab ada 4. Maksudnya apa? Setiap lab kita ada 4 dipanggil sub topik sub component. Dan benda ni selaras untuk semua lab. 6 lab insya-Allah saya akan buat macam ni. Itu kita ada question and summary. Lepas tu kita ada demonstration verification ataupun demo lah, demo saja. Demo. Lepas tu kita ada result and discussion. And the last kita ada observation. Ni 4 benda lah. Okey, mudah ya. Question jawab dekat outer hari yang sama secara individu. Okey, individu. So bila sebut individu, pergi dekat individual activity, you akan nampak lah. Saya tak setting lagi you akan nampak. Macam ni group activity you nampak lab 1. So untuk kali ni nanti akan nampak lah. Ni contoh yang sesi selepas kita buat kat control. Yang lepas kita buat kat control auto system. Auto system ke? So system ada lab kan? Kita lupa lah. Ke dia pergi dekat productivity. Oh sorry, pergi kat assessment. Dia buat kat assessment. Bukan kat individual activity kat assessment. Lab 1 question. Ni sama lah. Ni saya rasa sama kaedah macam control system. Sama kaedah. So maksudnya apa? Untuk question outer dekat assessment. Assessment bukan di sini buat secara individu tapi dekat modul assessment. Okay, demonstration ni wajib dalam lab. Akan dapat dalam lab lah. Maksud dia you buat you akan dapat verification daripada saya. Contoh untuk lab 1 demonstration ada 20 markah kat sini. So 20 markah ni pecahan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab 2, 20 markah. So untuk lab 1 nampak you ada pecahan. Ada masalah ada 10 connection yang you kena buat pada 2 tempat yang beza. Yang satu dekat fluid simulation, satu lagi dekat the real connection dekat lab. So secara mudah macam itulah. Dan saya akan verify kat sini dan benda ni yang you kena submit. You kena snap sebelum pukul 8 malam lah. You kena submit. Saya rasa bukan 8 malam kot. Saya nak setting sebelum 5 petang terus lah. Sebelum 5 petang. 5.30 petang lah, 5.30 petang. Sebelum 5.30 petang. Cepat sikit. Benda ni yang you kena snap terus hantar kepada dekat outer ni lah. Hantar dekat outer yang saya tunjuk tadi. Iaitu dekat group activity ni. Demo verification. Yang ni yang you kena snap, hantar kat sini lah. Itu sangat mudah ya. So patutnya you akan nampak lah. Saya akan nampak lah ada ni. Ni so group semua saya dah setting. So tak boleh pilih. You kena submit kat sini. So benda ni yang you kena hantar. Maksudnya apa? Untuk demonstration ni saya tukar. Kita buat pukul 6 petang. 5.30. Sebab benda tu end dot sepatutnya you kena dapat kena dapat update. So sama jugalah untuk group B. Dia verification bersama pukul 8 malam 5.30. Sebab benda tu habis lab sepatutnya saya dah sign lah. Tu yang saya punya aim. Okay. 5.30 update. Okay, secara overall lah yang you all boleh nampak. Okay.
Itu limitation dalam lab. So maksudnya apa? Sebelum 5.30 petang you kena upload. Okay, result ni discussion. Ni lab. Ini report. Ni dipanggil digital report lah yang you kena hantar. Dua benda ni digital report. Okay. Secara mudah untuk lab 1, you kena hantar daripada muka surat ke-5, ke-5 pula. Surat ke-7 sampai habis sahaja. Masuk rubrik termasuk rubrik. You kena hantar sekali ya. Tak perlu buat kat tempat lain, semua buat dekat sini. Daripada sini isi terus. Nama, mesej nama, berapa bulan saya dah tolong buat dah. Makmal mana. Lepas tu ni. Nanti kat sini, yang ini markah you punya report ni. Ni, yang markah untuk report saya akan marking. Yang ini markah yang tadi, yang kita dah buat sebelum 5.30 tu. Observation ni hanya 5 markah, tak banyak pun. Yang kena jawab ni lah. 2, 1, 2. 5 markah total. Tu overall. So actually sebenarnya saya cuba ringkaskan lab sheet ni supaya tak terlampau agak ni lah. Dan total untuk setiap lab 60. So 60 darab 6 ada 320 markah. Itu overall. Okay, boleh faham Boleh faham untuk lab. So nanti untuk lab 1 sebelum apa kita pergi detail. Untuk lab 1 nanti saya akan bagi software FleetSim. Saya akan bagi link kot. Saya bagi link sebab dia besar sangat. Nak masuk dalam auto tu besar sangat. Dan ingat setiap kumpulan setiap kumpulan tolong ingat kena ada sekurang-kurangnya satu laptop. Sebab apa? Dia sebab kena bawa semasa lab. Okay, bawa semasa lab. Okay, untuk lab 1. Untuk minggu depan lah. Secara overall lah. So hopefully untuk kelas kita next week saya tak nak fokus pasal lab lah. Kita terbelasah pasal teori. Kurang sebelum you buat lab you dah nampak dah. Oh, ini yang aku belajar tadi. Sekarang tak ada benda nak belajar, terus buat lab. Jadi pening pula kan. Kebetulan untuk kali ni kedua-dua grup you kelas dulu baru buat lab. Okey tu. Sebabnya saya sebelum ni pernah kena lab dulu. Maksudnya contoh lab hari Ahad petang, tiba-tiba kelas hari Khamis. Kan tak pening tu. Jadi pening kat situ. Tapi kebetulan untuk grup A kelas Isnin, lab Selasa petang. Untuk grup B, saya baru perasan, saya ingat dia tukar switch. Tu untuk grup B, betul grup B? Ya, kita hari Rabu tu fully pagi petang betul? Grup B. Betul sir. Jadual dah susun macam tu, kita redha je lah. So hari Rabu tu memang hari bersama Encik Muzaffar. Tapi tak apalah, kita tengok. Pagi bincang teori, petang praktikal. Bagus juga. Kurang-kurang patutnya grup B lebih nampak lah. Macam ni nak buat. Nampak sepatutnya. So aim saya lebih suka macam tu lah. Boleh kita buat satu benda tu nampak apa kita punya direction dan apa target sepatutnya dapat. Okay, so tolong untuk laptop tolong bawa semasa lab. Ni maksudnya make sure sebelum datang lab ada laptop sendiri sekurang-kurangnya lah. Kalau dua-dua nak buat laptop boleh juga, tapi yang nak guna satu je. Okey, itu tentang lab. Saya terpaksa bincang lab 1 sebab itulah. Sebab problem untuk next class kita fokus pasal kelas kuliah saja. Saya tak nak lagi discuss pasal lab 1 sebab saya dah discuss kat sini detail. Sepatutnya you all dah tahulah apa benda nak. Maksudnya demo kena dapat sebelum habis lab. Lepas tu result guys kena hantar seminggu dalam bentuk digital. Digital tapi wajib handwritten tulisan tangan. Wajib. Saya sebut lagi. Report betul saya bagi dalam bentuk soft copy macam ni. Betul macam ni. You print tulis tangan, jawab. Ni tak perlu lah sebab kalau boleh waktu datang lab sebelum terlupa. Make sure muka surat macam untuk lab 1 untuk lab 1 daripada muka surat
Kalau boleh print lah. Semua print. Maksud dia bawa. Selain bawa laptop, you kena juga bawa lab sheet. Lab sheet printed lah. Printed lab sheet. Printed lab sheet. Maksud dia lab sheet yang telah di print lah. Kena bawa. Sebab sekurang satu lah. Sekurang satu. 1/1 je. Tak payah banyak. Jangan dua-dua bawa pula. Tiba dua-dua lah. So kena bawa sebab nanti nak buat. So bila yang dua bawa, ni tulis pakai tangan, ni tulis pakai tangan. Ni take number. Pakai tangan. Ini kosongkan saya punya. Ini kosongkan, ni memang saya yang akan buat. Ni prinsip. Result discussion ni kita ikut objektif lah. Objektif 1, apa nak kena buat. Objektif 2, apa nak kena buat. Objektif 3, apa nak kena buat. Lepas tu, ni semua pakai tangan Make sure pakai tangan. Pakai tangan. Sebab apa? Nak tolong you all lah ni. Tolong apa? Macam berlaku kat control system. Memang betul upload report lab. Betul upload. Cantik lah tu. Tapi pergi upload kawan punya. Section lain pula tu. Section lain pula tu. Tu satu masalah. Bagi saya tu satu nak nampak lah. Tukar nama ke apa. So memang nampak kosong lah. Nampak kosong terus lah. Itu satu part yang. So kalau boleh you usaha sendiri lah. Usaha sendiri. Sebab ada 2 orang je kan 1 bulan. So boleh bagi. So insya sebelum datang lab, make sure lab sheet dah print pertama. Yang kedua ada laptop sebiji. Wajib. Okay. Sebelum datang lab. Okay. Tu kita tutup case sebab ni pun dah 11 suku. And the last berkaitan lab dah. Berkaitan projek lah. Projek. Okay. Group projek. So group project insya-Allah kita cuba mula minggu kedua. Walaupun tak ada lagi dia punya instruction sheet saya belum siapkan lagi belum siapkan lagi. Instruction sheet belum ada. Tapi yang you nampak tadi adalah kita nak buat apa? Just a visit. Real as a visit. You kena buat betul-betul nak pergi, betul tak pergi. Berapa satu grup berapa banyak berapa ramai ahli kumpulan. Itu nanti saya akan maklumkan dalam next. Ni nak tengok kesesuaian. Yang paling penting untuk saya visit ni kita akan start daripada planning proses, dealing proses, deal kontak ni, jumpa TD HEPA, jumpa apa ni nak pergi saya visit. Satu bajet confirm nak kena buat kertas kerja. Ni ada kertas kerja paperwork you kena buat. Dealing proses ni you kena deal dengan pejabat PPD. Mungkin pejabat apa nama ni? PPA, ASEP itu pejabat pengurusan akademik, itu PPA. Kalau ASEP ni apa lah? Untuk ni, untuk bas lah. Untuk book bas. Pejabat apa lah? Saya pun dah tak ingat lah. Book bas. Lepas tu for sure kena call industri, bagi surat, first call lah, nyatakan niat. Lepas tu bagi surat rasmi. Okay. Sebab planning ni paperwork kat situ lah ada budget. Kat situ lah ada tentative flow. Dan paling penting ini adalah planning by group. Maksud dia apa? Pergi by group lah. Boleh faham? Pergi by group. So kalau contoh you buat cantik lah, tiba-tiba sekali last minute ni industri tu tak dapat accept, tak ada masalah. Mungkin kita akan tapi proses tu you dah ni. Tapi yang penting markah dekat untuk apa successful untuk kita visit tu tak adalah, tu je lah. Sebab bila kita plan cantik, kita mungkin dah deal cantik, tapi bila sebut implementation
implementing. Maksudnya implementing kita buat lah. Implementing proses tu tak biar dilaksanakan kat situ je lah. Yang mungkin menyebabkan you all tak dapat markah je tu. Mungkin. Sebab benda ni melibatkan banyak pihak. Sebab apa? Sebab apa sampai macam tu tak kita nak buat? Sebab group project, ingat tadi, target kita adalah professionalism. Professionalism bukan satu benda yang hari ni buat tu dapat saya cakap tadi. Dan semua ada SOP, ada garis panduan, ada dia punya proses, flowchart, nak berhubung ni lulus tak lulus, boleh tak boleh. Semua tu you all kena ambil tahu. Itu nama professionalism. Sebab lepas ni sebagai pelajar dah graduate diploma, you dah tahu lah. Oh rupanya ada akta. Oh rupanya ada keliling kat sini. Oh rupanya macam ni proses. Oh aku pernah buat macam ni. Ingat pelajar IKBN yang saya pernah ajar, saya buat satu kursus bawah tajuk apa nama dia. Saya lupa nama subjek tu. Tapi tak penting lah. Sebab kita nak sebab nama subjek tu saya tak ingat apa. Tapi yang penting pelajar tu memang buat untuk achieve objektif untuk subjek tu lah. Alhamdulillah berjaya. Saya bawa kat resort dekat Melaka. Memang buat kursus. Dia bukan buat kursus pelajar tu yang visit tempat untuk develop satu modul atau satu kursus yang sesuai. Budak KBM boleh buat, takkan budak universiti tak boleh buat kan. Malu lah sikit. Sebab zaman saya kat UTM memang pelajar semua deal sendiri. So kat sini kita proses lah. Okay. Sir, yes. saya nak bertanya. Berkaitan dengan bajet macam mana sir? Kita ada unlimited budget ke ataupun ada tight budget? Okay, specific budget. Okay, nanti saya akan paperwork semua ada format. Jangan risau. Saya akan bagi format. In terms of budget, you kena fikir sebab kalau boleh balik hari kalau boleh. Kalau boleh balik hari jangan balik ke malam lah. Sebab saya dah berbincang dengan TD HEPA. InsyaAllah bajet kita akan mohon bawah TD HEPA. PPD lah. Ni PPD. Bajet bawah PPD. Sebab nanti kalau boleh saya nak jumpa kat kelas lah. Saya nak tahu juga antara grup A dengan grup ni berapa ramai yang jadi MPP, jadi Juruterusah Perwakilan College. Sebab saya dulu salah seorang kat UTM saya aktif buat macam ni lah. Sebab tu saya suka buat macam ni. Sebab kalau boleh you kena tengok the real industrial automation yang betul-betul praktikal kat industri. Bau best. Bau seronok kan. So inilah cara dia. Kita betul-betul visit tengok. Tapi itulah saya akan tengok tiba-tiba contoh saya pecahkan satu grup untuk subjek ni lah. Kita pecahkan kita ada total pelajar untuk subjek ni 200 orang. Ini maksudnya daripada grup A sampailah grup D. Ni kalau 200 orang satu bas 40. Takkan nak bawa semua. Memang mustahil lah. Mustahil. So kita akan tengok kesesuaian. Mungkin paling ramai 2 bas. Saya nampak macam tu lah. 2 bas paling ramai. Sebab ini pandemik tau. Ni kita dalam proses endemik ke pandemik to endemik. Sebab tu saya berani buat macam ni lah. Sebab nak tengok macam mana respon industri khususnya. Dan benda ni sebenarnya bantu untuk apa? LI you all. Next week LI kan? Next week pula. Next semester LI kan? Betul? Saya silap. Betul sir. You visit industri. Betul sir. So you visit tempat tu tiba-tiba dapat LI kan best. Tapi tu kata kalau dapat tu lah kalau pergi Proton. Ini pengalaman saya kami zaman saya belajar kat UTM betul. Kita pergi Proton, bayangkanlah daripada Skudai pergi Proton kat Tanjung Malim. Takkan balik hari yang. Betul. Mustahil lah. Mustahil. Sebab kita nak minimum cost. Nak sewa hotel, fikir sendirilah. Mungkin takut bajet tak boleh lepas. So apa yang kami buat, tidur dalam bas je. Gerak 10 malam pada Johor. Berhenti dekat, saya tengok satu RR tu. Mandi, sarapan dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh. Dekat jabatan. RS yang di jabatan kan. Mandi semua settle, mandi subuh, semayang situ. Tu you kena betul-betul rancang perjalanan. Sebab tu planning tu penting tau. You dan tu dah tahu lah. Sebab macam ni kita nak buat satu sebab yang paling penting bukan nak dapat duduk hotel Bagi saya tu bukan aim kita No. Aim kita nak tengok the real what the exact equipment ataupun teknologi yang kita apply. Dan setiap kita kerja wajib masuk dua-dua lecturer. Saya dengan Cik Faizah wajib pergi
Tu wajib. Tu satu part lah yang ni. Tu saya cakap awal lah. So dalam paperwork tu dia akan mention dengan pelajar berapa orang. Macam saya kata mungkin kita akan limit 2 bas saja. Contohlah satu bas 40, 80. So pelajar 78 orang saja boleh pergi lah. Sebab saya 2 orang dengan Cik Faizah kena pergi lah untuk memantau. Tu satu part. Ingat benda ni memang you all yang buat. Saya pergi tu sekadar nak lihat okey tak okey buat. Dan buat last sekali report lah. Ini report. Ni simple report. Kita tak nak pening-pening kepala. Sebab engineer, report sebagai seorang engineer bukan yang banyak tulisan. Tak apa, saya akan cuba siapkan format. Bagi saya untuk pengalaman, tak apa. Saya buat format, you jangan isi. Tapi esok dah kerja, format tu jangan minta kat bos pula. Memang kena pelampau lah. Dan kau kerja pandai-pandai sendiri lah, nak hidup. Itu kerja. Sebab you kerja dengan you belajar tu ada satu environment yang sangat different. Ini saya nak mengajar, sebab tu saya siapkan format. Tapi esok dah kerja, bos tak akan tanya how approach to you. Tapi yang bos yang kata, dah solve ke belum? Tu je soalan dia. Dah selesai belum? Dia tak akan tanya macam mana you buat. Yang penting aku tu siap. Tu kebanyakan industri lah. So kat sini je proses you nak belajar. Saya pun tu kata, saya sediakan format. Macam ni nak buat terpulang. Yang penting sukses. InsyaAllah lah, kita doa yang terbaik. Sebab ini fasa endemik epidemik. Kita tak tahu industri punya penerimaan tu macam mana. Sebab LI pun the last semester pun ramai sini yang tak suka nak dapat. Pergi LI pun work from home. Ada kes. Saya visit online lah, bukan visit physical lah. Sebab sebelum ni agak tinggi kes. Sekarang pun Alhamdulillah kita punya kes dah start menurun balik. 17,000 yang lepas malam kan. Daripada 20 lebih, 34. Okey lah Alhamdulillah. Kita doakan industri start open. Dan hopefully bila ULI next semester tak ada isu. Itu yang kita nak lah. Dan saya tak janji nak sediakan list. Saya cakap Cik Faizah nak sediakan list industri yang kita boleh visit. Tapi better kalau you ada cadangan lagi bagus lah. Lagi bagus. Satu part. Tapi tak apa. Yang penting kita tengoklah proses. Hopefully benda ni berjaya lah. Dan kita target minggu berapa Sebab sebelum terlupa sebab benda ni kena synchronize. Sebab test 1 saya dah cakap tadi. Saya dah cakap dalam grup kan. Test 1 dengan test 2. Test 1 minggu 5 Minggu 5 kan. Okay, minggu 5. Test 2 minggu 11. So kalau boleh visit ni antara minggu 12 hingga minggu 14 lah. Minggu 15. Sekejap, minggu 11 ni sini masuk cuti minggu 15 total. Ni you kena tengok lah minggu ke-12. Sekejap ada sekejap nak ambil buku sekejap. Ini mesej terus sekejap nak ambil buku sekejap. Sebab kita terus list siap-siap supaya orang boleh rancang lah. Nak buat tu bila. Okay, minggu 12 kalau ikutkan minggu 12 selepas test. Sebab cantik tu lepas test baru pergi visit. Baru sedap kan. Walaupun ingat you ada FYP 2 tau. Ni minggu kritikal ni nak siapkan FYP. Test tu daripada 5 kalau ikutkan bukan 5 lah. 6 pun cuti tu. Mungkin start saya buat 6 bulan 6. Okay, 6 Jun 2022 hingga 12 Jun 2022. Tu
tu minggu 12 lah. Tu minggu 12. Ni dah start dah. So you tengok lah minggu ke-13, minggu sampailah minggu apa ni? Pada minggu ke-13 daripada 13 6 22 sampai 19 6 22. Ni minggu 13 Ni minggu 13. Week 13. You rancang lah nak ambil 13 ke 12 ke 13 ke 14 ke 15. 14 kita 15 pula. Kau boleh rancang, saya rasa minggu 12 tu lawa, maksudnya apa? Saya yakin minggu 13, 14, 15 tu adalah minggu untuk you final touch up lah. Atau memang kau shoot untuk FYP. Tu for sure. Tu for sure lah. Sebab tu minggu 12 cantik lah. Kita jangan ambil ujung-ujung. Okay, ni untuk pelaksanaan lah. Maksudnya implementing ni cadangan Maksudnya daripada minggu ke-12 hingga ke minggu 15. Okay, itu berkaitan dengan projek. Dan test saya dah cakap dalam ni. Cuma terlupa untuk lab. Untuk lab 1 ni nanti lokasi saya akan share. Lab 1 ni nak buat kat mana? Memang dah mention kat sini. Ada mention kat sini. Dia mention kat sini Makmal Teknologi Peranti Industri. So saya akan share dalam WhatsApp kat mana lokasi tu lah untuk memudahkan you all pergi. Tu cuma saya terlupa lah. Okay, satu sajalah yang saya dah jangan saya detail rancangan kita, sebab yang paling penting nak capai ni dah. Kuis kita akan lihat. Kuis 5%, test 10-10. So ada 2 test, lab practical 20. So kita ada 6 lab. So pecah tu lebih kurang 1 lab. Dah kira itu. Kat mana aku kira lah. Dalam buku satu lagi, tak ingat. Adalah berapa markah dia. Dia pun bagi 6. Okay, assignment. Assignment ni lah project based learning. Sorry, problem based learning. Ini yang kita akan buat project ni. Problem based learning. Tugasan kita akan buat tugasan apa ni? Group project dia ni lah 5%. So dia menyumbang markah. Pergi kurang-kurang kita dapat lah professionalism tu supaya kata walaupun markah tak banyak sebenarnya. Walaupun tak banyak, tapi sebenarnya yang paling penting pengalaman pergi handle itu memang the best lah. Bagi saya tu pengalaman yang macam saya sekarang masih ingat lagi saya punya flow pergi Proton tu. Boleh lihat macam mana dia buat kereta. Nampak automation. Maksudnya secara langsung you akan tengok, you akan nampak secara overall semua kita punya syllabus ni, you akan lihat macam mana dia punya proses lah. Bila basic, apa ni, sensor, relay, auto, hydraulic, pneumatic, lepas tu masuk PLC, semuanya memang real implemented in industry. Masalah robot lah, saya robot. Okay, rasa tu sajalah. Saya akan share benda ni untuk ni lah, apa ni, kita punya rekod lah. Okay, apa soalan? Good. Sir, sekiranya minggu depan tu lab dah start lah. Betul. Untuk section 1 dengan section 3. Okay. Minggu depan dah start. Lagi soalan? Ada soalan? Sir, Okey, terus. kan saya kata waktu lab nanti kita ada satu simulation. Jadi kita buat kat Makmal kan? Betul. Yang connection. Yang simulation tu kita buat time lab juga lah. Macam mana simulation dengan? Simulation dengan yang real. Real tu. Betul. Okey. Kita akan buat dua benda tu dalam masa 3 jam. So pecahan saya kita work apa ni, untuk lab
MTPI, teknologi peralatan industri, kita tak banyak workbench. Dia ada 6 saja. Ada 6 saja. Saya pun bila fikir-fikir sebab kita 13 grup. Kita 13 grup. So memang tak cukup lah. Saya nak share, nak longgok macam sebelum ni, rasa kesian kat you all. Sebab you tak dapat pegang, tak dapat rasa, tak dapat connect, tak dapat cuba, tak dapat try, tak dapat on. So feel tu tak ada. So apa kita akan buat, untuk sejam pertama atau setengah jam kita akan briefing. Lepas tu the next 30 minit, lepas tu 30 minit briefing, lepas setengah jam kita akan start lab. So kita akan pecah pada 2 kumpulan. So session 1 ada 13 grup. So kita akan pecah lah 6-7. Betul lah, 6-7. 6 grup akan buat simulation dulu. 7 grup akan buat, 6 grup akan buat practical dulu kat belakang. 7 grup akan buat simulation. Lepas tu dia akan, lepas tu kita akan buat sejam. Lepas tu next sejam lagi. Tadi 30 minit, sejam setengah. Lepas tu next 1 jam kita akan tukar lah. Yang buat simulation pergi kat practical, practical akan buat simulation. Macam tu lah. Itu perancangan saya lah. So overall kemungkinan kita akan tengok, kemungkinan saya akan tukar-tukar lah dari segi dia punya perancangan. Maksudnya 3 jam tu memang kita banyak benda kena buat. Satu part yang ni lah. Okay, jelas Memang bawa serentak. Sebab tu kena bawa laptop lah. Sebab tu kena bawa laptop. Satu group bawa laptop. Sebab nanti untuk lab 1 ni. So macam ni sorry. Saya dah tak present kan. Tak ingat pula. Okay, contoh macam ni. Yang you nampak ni. Okay. Selepas setengah jam, grup pertama. So grup pertama akan buat, bukan grup pertama, maksud dia kita ada 13 grup. So panggil grup, panggil cluster lah, cluster. Ada 2 cluster lah. 13 grup pecah, cluster 1, grup 1 sampai grup 6. Cluster kedua daripada grup 7 sampai grup 13. Okay, cluster pertama dia akan buat ni. Dan cluster kedua akan buat ni. Itu sejam pertama. Untuk sejam kedua, cluster yang kedua akan buat ni. Yang cluster pertama pula akan buat ni. Yang penting you kena full, maksud dia setiap tempoh masa tu you kena nak tak nak kena ada ni lah. Dan waktu simulation ni, buat simulation ni you buat dekat laptop ni lah. You kena buat juga at the same time. You kena siapkan result. Benda ni tak perlu buat lab pun. Tak perlu buat dekat tempat tu pun. You just tengok sambil kawan you buat pun you boleh nampak dah. Yang pertama ni lah, complete the table. Yang kedua, identify the input output of circuit. Dan yang ketiga, redraw. Sebab yang paling penting, objektif satu, you kena pasti apa yang alat electromechanical yang ada kat lab. Yang kedua, you just reproduce. Reproduce ni dalam fluid sim ni, you kena buat kat fluid sim. Dalam real connection, dekat training set, you kena buat macam ni. Just follow je lah. Connect je lah. Itu yang kedua. Ada 4. Betul. Ada 4 circuit untuk objektif kedua. Manakala objektif yang ketiga, okay. Ini adalah real connection tapi ada kesilapan. You kena trace. You kena trace lah. You kena tukar. You compare lah sebab contoh ini dengan ni. Ni dengan ni. Ni simulation. Ni dengan ni adalah connection yang sama. Tapi kena faham lah macam nak baca. Tu maksud dia kalau boleh setiap pelajar bila sebut fluid sim ataupun connection dalam fluid sim dengan the exact connection, you boleh baca. You boleh nampak macam mana nak baca connection ni dengan ni, apa beza dia. Maksudnya you boleh, patutlah ni kena connect kat sini sebab ikut litah ni sambung kat sini, macam tu. Tu satu part lah. Okay, secara overall lah. Bila bertanya tu saya terpaksa bincang sikit detail. Okay, ada apa-apa lagi persoalan?
Okay. Boleh? Tak ada masalah lagi? Suara tu hal. Oh, tak ada. Okay. Okay, terima kasih banyak. Yang paling penting sebenarnya Industrial Automation ni satu subjek yang actually kalau dapat pergi industri tu memang best lah. Memang cukup, orang kata banyak benda yang boleh belajar. Itu susah lah. So sangat-sangat best. So saya rasa manfaatkan lah. Harapnya ni subjek yang membuka impak lah pada semua untuk minat pada bidang robotik, khususnya aplikasi di industri lah. Okay, itu saja. InsyaAllah saya akan share briefing punya info tu yang saya dah present tadi dalam WhatsApp untuk punya rujukan lah. Okay, terima kasih atas komitmen. Alhamdulillah masih ramai, 94 orang lagi, 93 orang lah. Terima kasih walaupun cuti, tapi terima kasih lah komitmen yang diberikan. Okay, sangat-sangat menghargai lah. Okay, kita tutup dengan kafatul majlis wa ta'ala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you, sir.